Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ya Allah, dah masuk 15 Ramadan dah kita pada hari ini ya. Alhamdulillah dah pun kita menjengah ke separuh masa kedua lah boleh kita katakan untuk bulan Ramadan 1440 Hijrah. Dan hari ini temankan kami berdua, saya Hanif Miswan dan saya Hazrina Kasim. Pastinya bila sebut tentang 15 Ramadan ni, kita mengharapkan setiap daripada kita ini mempunyai momentum yang dapat dikekalkan. Betul. Daripada hari pertama Ramadan sampai hari ini, kalau boleh kita lebih bermotivasi untuk sama-sama kita menjalankan ibadat di bulan Ramadan ini supaya bulan Ramadan kali ini lebih baik berbanding dahulu. Saya tengok momentum tu saya rasa macam tertarik lah. Awak nampak lain lah berseri-seri ni. Ada pakaian yang lain ke macam mana ni Rena? Awak perasan je tajam mata awak saya sebab biasa bersiaran dengan awak. Hari ni hari-hari lain bersiaran biasa-biasa je lah saya. Hari lain cantik, hari ni terlebih sikit. Kenapa tu? Tak ada. Okeylah, dah lalang awak sebut tu, saya nak kongsilah sikit Okey. Sebenarnya saya pakai baju keluaran TV3. Oh. Ini koleksi namanya Aisyah Diamonte Easy Blouse. Wow. Sebenarnya kalau pakai baju ni kan Hanif kan kita rasa sedap sangat, fabrik dia lembut dan pastinya orang kata sesuai lah sebab tangannya menutupi semua bahagian lah. Betul. Dan yang pastinya juga kalau ada yang berminat boleh terus laju-laju ke www.wowshop.com sebab kita menawarkan promosi istimewa. Alright. Dengan 4 barang 1 harga. Wow. Memang betul-betul wow ni. RM149 anda akan dapat 4 barang. Jadi, sesuailah untuk Mimi. Memang kena belilah ni. Kena beli. Kejap lagi habis siaran saya akan terus pergi lah. Kita tanya ni diteruslah ke sana pula lah ya. Yelah. Tapi memang nampak selesa lah. Nampak selesa dan awak pun rasa berbeza kan penampilan saya. Berbeza. Nampak boleh pergi ni kan. Okey. Itu kami kongsikan kepada anda dan hari ini macam-macam yang kami nak bawakan. Ada perkembangan yang menarik, ada juga nostalgia seni. Ini kita nak bawakan kalau kita tampilkan wajahnya, pastinya siapa saja yang tak kenal. Boleh mengacara, boleh berlakon, boleh bernyanyi, boleh berbuat lawak jenaka. Betul lah kan? Semua tapau. Bertukar dialeknya, bahasanya kan? Pelbagai bahasa. Segala macam lah dia tapau. Jadi itulah sebabnya dinamakan sebagai penghibur. Kita nak perkenalan dulu dengan siapa yang ada di studio pada pagi ini. Jom. Helmi Harun atau lebih dikenali dengan nama pentasnya Helmi Gimmick, 63 tahun, ialah seorang penyanyi, pelakon dan penghibur Malaysia. Mula aktif pada tahun 1990-an, beliau mula menempah nama dalam dunia hiburan apabila mula mempersembahkan secara langsung watak mimi artis, watak komedi dan aksi hela yang menarik. Helmi juga mempunyai album Helmi and the Gimmick dan antara lagu yang masih diingati sehingga kini ialah Di Akhir Nokta. Penderitaan yang tiada bernuta. Beliau kemudian menceburi bidang pengacaraan menerusi rancangan Family Ceria yang disiarkan di NTV7 dan Juruhebah di sebuah stesen radio Malaysia. Filem-filem lakonannya seperti Mr. Cinderella, MX3 dan Janji Diana juga tidak kurang popularnya. Helmi kini fokus lebih kepada pengacaraan majlis di acara tertutup memandangkan beliau mahir berbahasa Inggeris, Cina, Tamil dan Perancis. Tahun silih berganti, walaupun namanya kurang didengari tetapi bakatnya masih diingati sehingga kini. Hebat betul kan? Semua segala-galanya dapat orang kata kongsikanlah pengalaman seorang bintang ini. Helmi the Gimmick memang cukup popular. Betul. Nama itu memang sudah dikenali. Zaman kita sekolah pun dah kenal nama ni. Dan bila kita meningkat naik ni pun dan kita berdepan dengan orang yang sekarang ini pun kita rasa macam tak dimamah usia tau. Sama je rupanya. Dan kita ni rasa kita dah buat macam-macam dah. Tapi bayangkan individu ini dia boleh buat segala-galanya dengan sangat hebat. Terus kita perkenalkan Helmi the Gimmick bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami pagi ni. Saya rasa pertama rasa terharu lah. Nak menangis pada ni. Ini tangisan betul. Betul. Sejujurnya bila saya dipelawa untuk ke TV3, saya antara percaya dengan tak percaya. Kenapa tu? Ni orang scam saya ke? Sebab saya rasa apa hal
Tak ada langit, tak ada ribut tiba-tiba kan. Jadi saya pertama ucap terima kasih lah. Mungkin berkat Ramadan. Bagi saya ini satu rezeki juga lah. Alhamdulillah. Kenapa jika TV masih menyiarkan awak, mengeluarkan berita-berita, awak tu bersyukur pada Allah Ta'ala. Bukan mudah. Bukan mudah. Kalau kita nak beriklan diri kita sendiri, berapa puluh ribu nak bayar. Ada yang pandang ringan saja perkara sini. Tapi atas sebab nama sehebat Helmi The Gimmick ni, apalah sangat dengan kami pertontonkan tadi. Allah Allah. Ini nostalgia sini. Kita nak membawa kembali zaman dan juga kehebatan Helmi The Gimmick ni. Okey, yang pertamanya, mana munculnya Helmi The Gimmick ni? Panjang cerita. Pendek kan sikit. 30 tahun saya dalam bidang seni. Okey. 30 tahun. Saya bermula seawal 30 tahun yang lalu. Okey. Jadi lepas saja sekolah, saya terus jadi seorang penghibur. Tetapi masa tu saya buat secara sambilan lah. Sambilan di kelab-kelab malam. Dulu mana ada TikTok, kelab malam lah. Kalau nak menjadi penghibur, pergi kelab malam. Jadi bila saya pergi kelab malam tu, dan kita tahu kelab malam ni dikunjungi oleh berbagai-bagai kaum. Melayunya, Cinanya, Indianya, orang putih. Jadi saya terpaksa mengendalikan mereka. Jadi bila datang orang Cina, saya terpaksa bercakap Cina dengan mereka. Atau menyanyikan lagu Cina untuk mereka. Datang orang India, terpaksa cakap Tamil dengan mereka. Datang orang Jepun, cakap Japanese dengan mereka. Akhirnya, perwatakan tu terbina di situ. Dan saya jadi terbiasa. Kalau Cina datang saja, saya sebut Cina. Automatik. Jadi itu sebab yang gimmick ni pula, bila menyanyi, contoh saya menyanyi lagu Ellen Tam. Apa bezanya Ellen Tam dengan saya? Saya tentu tak boleh lawan Ellen Tam. Yang asli kan? Mesti orang asli. Dan orang pun kata, siapa mau nyanyi lagu Ellen Tam? Tapi bagaimana nak bagi menarikkan? Saya pakai baju Cina lah. Jadi bila saya pakai baju Cina, baju congsam ke dengan tajak Cina tu kan. Jadi kawan-kawan Cina, ini lain macam. Apalagi India pula dengan turbannya, dengan janggutnya, dengan Jepun, dengan samurainya. Itu dah akhirnya, bila saya tengok kenapa berbeza-beza dengan Chinese? Itu dia panggil gimmick. Maka saya pakai Helmi Gimmick. Kalau kita lihat sepanjang pengalaman 30 tahun ini, dah banyak pelbagai memori yang telah pun dilalui. Kita nak tahulah, bagi Abang Helmi sendiri kan, apakah momen yang paling bermakna sebagai seorang anak seni ni? Sebab kalau kita tengok bakatnya luar biasa. Betul. Semua dia tapau. Betul. Jadi kita nak tahulah kan, dalam tempoh 30 tahun itu, orang masih lagi mengenali nama Helmi The Gimmick ini. Terima kasih lah kan. Ada dua insiden yang saya berani mengatakan rakyat Malaysia tak tahu langsung. Tapi ia berlaku. Siapa sangka saya perform di Hawaii. Di Hawaii? Honolulu, Hawaii. Bila tu? JW Marriott, Honolulu, Hawaii untuk Asia Pacific Networking Worldwide. Saya dijemput perform di Hawaii JW Marriott. Bukan ke Bukit Bintang. Satu. Sebenarnya sebelum lagi Sheila Hamzah ke China perform, saya sudah perform di Beijing. Jadi tapi kerana berbalik kepada media lah kan. Masa tu saya tak ada tempat untuk media. Saya sendiri kan. Jadi orang tak tahulah. Orang tak tahu yang saya sampai ke situ. Sampai ke Australia. Sampai ke Jakarta. Orang tak tahu. Tapi Alhamdulillah sekarang ini dah ada social media. Dah ada orang mula nampak. Mula nampak saya perform saya di sini. Tapi momen yang paling terakhir, saya dianugerahkan Asia Pacific Entertainer Award di New Zealand. Tengok. International. Tapi performance saya ini bukan kerana saya tak ada album. Bezanya saya ni, saya tak ada album macam album 1, album 2 kan. Saya tak ada album. Saya perform, saya ada live. Jadi di Malaysia ni, kita tidak ada anugerah performance live. Performance kita bergantung pada filem, bergantung album, lagu-lagu baru. Kita tidak menganugerah orang yang punya bakat. Tak ada kena-mena dengan album. Tapi dia punya bakat. Tapi di luar negara ada. Ada panggil performer. Dia panggil stage performer. Saya dapat anugerah Asia Pacific Stage Performer. Alhamdulillah. Di New Zealand. Bila tu agaknya? Kalau masih ingat 2005. Okey. Jadi itulah pengalaman saya di luar. Memang saya menjiwai watak tu. Contoh, bila saya berhadapan dengan masyarakat Cina, saya automatik saya cakap Cina. Contoh, kalau ni pagilah. Macam mana kena cakap sama pagi ni? Silakan. Kita cakap, kalau ipin daika, daca warna hao, zhou san, hao lah tu, 我们的马来西亚，我想讲我们的马来西亚，
Apa maksud saya? Tengok pagi pada anda semua dengan Malaysia, di mana juga berada momentum Malaysia. Kita semua rakyat Malaysia. Okay. Memang fasih sebelum atau ketika tu berbalik pada senario saya di kelab tu lah. Bila di kelab, you kena belajar. Time tu juga belajar lah. Kena ambil kertas, duduk dengan customer. Saya begitu sekali duduk dengan customer macam kawan macam mana nak cakap sama datang. Dia tulis Tacha, Hawa, Tacha Watan Hao, apa khabar? Kau lai pintai ka? Ngomong heto celete toto pungcong ni toto pungcong. Tulis bang, tulis tu toto pungcong hari-hari. Tetapi kan tubi datang tu. Itulah. Bukan sahaja yang menarik perhatian bukan sahaja bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Jepun, boleh menyanyi dalam bahasa Korea. Kabarnya pernah dulu ambil kelas persendirian untuk memantapkan skill. Okay. Wow. Zaman tu tak ada internet, tak adalah nak buat online kelas, tak ada tuan. Saya masa tu kerja siang, part time. Menyanyi ni part time, tambahan saja di kelab malam. Siang saya kerja di bank, malam pergi tuition. Dia panggil tuition lah. Okey, betul. Pergilah belajar, belajar kelas Mandarin, belajar kelas Cantonese, belajar Tagalog, belajar Tamil, pergi kelas. Bukan kata hentam je tu, tak. Pergi kelas, ada guru mengajar, bayar tau. Bayar tau. Sampai ke tahap tu sanggup untuk mantapkan diri. Sebab apa? Saya tak ada pilihan. Saya sebenarnya syukur alhamdulillah. Saya dah memikir jauh. Kalaulah masa tu saya nak bersaing, kita guna perkataan bersaing dengan sihat, dengan artis-artis yang sedia ada, di mana saya nak lawannya? Di mana Helmi kena ada kelebihan sendiri. Di mana Helmi nak bersaing dengan artis-artis mereka ada album ni, ada lagunya, AJL-nya, filmnya. Awak nak bersaing dengan mereka dengan mana? Tapi saya kata tak apa. Saya mungkin tidak ada di sini. Tapi saya belajar bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Mandarin. Di sini mereka kalah. Okey bang, Tamil sikit tadi dah belanja. Kalau Tamil saya suka guna perkataan MGR. MGR tu kata-kata dia bagus. Contoh dia kata, anda bahasa warta pasonna. Nu senama tadi. Nana ital ada nada di vital. Hingga yele give. Jangan marah saya bang. Tanya pada mata. Semangat. Apa maksud dia tu? Macam marah saya. Kalau kita nak jadi pemimpin. Pemimpin ni luas. Pemimpin dalam industri ke, pemimpin dalam apa-apa bidang ke, penyiaran, kita jadi pemimpin. Kata-kata kita sekali kita buat, kita kena 1000 kali kota kalau kita cakap. Wow. Tu hebat tu. Itu terjemahan tadi tu. Terjemahan tu. Kalau selamat datang biasalah malam manakem. Lepas tu belajarlah lagu dia. Saya belajar lagu, saya masih ingat lagi. Lagu dia lagu apa tu? Contohnya புதிய சூரியன் பார்வையில்லை உலகம் வீட்டு கொண்ட வேறு இல்லை எம்மை எட்டி இருக்கும் குயில் காற்று இந்த இதயத்து புதகிறது அந்த இம்மையத்தில் சோழி கோழி பாலன்றும் அந்த காலம் திரிகிறது ஓ லல்லலல்லல்லா Roman Nandre. Hebat. Live ni depan mata ni. Itu kalau Cina lagi tu. Cina. Sikit. Cina. Ai pia cha kya si chi meng wan tan. Si chi lo pek men tan han. Na bang siki bang. Boy dui chui bang bang. Bo ho u ti chi jiao lang. Itu nama dia. Hokkien lah, Hokkien. Ai biasa ia pengertian jangan takut. Nak buat apa-apa jangan takut. Takut orang malah, takut orang tak suka. No. Buat dulu. Jalan dulu. Jalan terus. Jalanlah. Lagi satu yang menarik perhatian kami sebelum kita nak berakhir ni. Kalau kita tengok di kaca TV kan, waktu zaman sekolah dengan sekarang, tak ada bezanya. Tak ada beza. Kita nak tahu rahsia Helmi gimmick ini. Macam mana boleh maintain, bang? Okey. Saya tadi ada berkongsi-kongsi dengan kawan-kawan di studio ni. Yang pertama, saya tidak minum apa yang awak selalu minum. Saya tidak makan apa yang awak selalu makan. Berbeza. Pertama, saya banyak minum herba-herba. Herba yang paling saya suka, gaharu. Herba. Herba yang paling saya suka. Orang dulu bakar gaharu.
Betul. Pepatah Melayu dah gaharu, Cenada pula. dah tahu, Bertanya buat pula. tak tahu. Jadi saya ambil herba gaharu. Memang tak minum manis langsung. Saya tak minum gula, saya tak minum benda-benda bergas, minuman betin, mina betin, berkarbonet, berkotak. No. Kalau saya nak minum, saya minum yang ori. Dari segi makanan? Diet makanan? Okay, macam tadi gaharu kan. Gaharu saya suka produk yang sekarang ni sebut di pasaran. Apa nama syarikat tu, VRI International contoh kan. Jadi saya ni seorang speaker. Seorang penceramah kesihatan. Saya kena jaga kesihatan. Kalau saya berceramah kesihatan, saya sendiri tak nampak sihat macam mana. Dari segi makanan, Okay, apa yang tak makanan makan? pun Orang saya tahu ni, tak. Saya maaf, kalau ada pilihan saya makan ikan. Ikan saja. Saya tak makan daging, saya tak makan lain-lain benda tu. Kalau ada ikan, 10 kali saya ambil ikan. Saya takkan sentuh daging atau ayam. Dah tak ada pilihan, saya diam, buat tak tahu. Kemudian saya tak suka makan yang berlemak-lemak. Berlampau-lampau lemak. Jadi, susahlah. Kena jagalah. Susah, memang susah. Saya pergi mana, orang kata cerewet. Tapi saya kata bukan cerewet. Saya nak jaga. Kalau tak 60-an macam ni tak Oh, steady lagi. steady. 65 tahun masih steady. 3 cucu. Tiga cucu. Salah 3 cucu. Anak berapa? Anak 4. Anak 4. Mini 1. Mini masih 1. Masih 1. Okey, steady. Idollah. Bang, terima kasih banyak sebab sudi datang menyantuni kami ni. Terima Jadi kasih. kami semua teringatlah kenangan-kenangan kami dulu itulah kan. Apa kata survey. Betul. kan? Betul. Apa kata survey? Nanti ada masa nanti insya-Allah saya datang saya menyanyi pula. Okey. Tapi last lah belanja peminat-peminat abang. Elicat satu. Penerbit ni fan nombor 1 ni. Suka Elicat ha? Elicat. Hadiran ombak memecah pantai dengan ribuan warna kemasan. Tibanya kinan buru di laut dengan ribuan alunan kemesraan. Suara kekasih memanggil nama. Hebat. Ini dia. Rasa macam dah sampai penghujung rancangan dah. Itulah. Tapi baru mula. Baru mula rancangan kita. Semangat kita pagi ni ya. Bang, terima kasih banyak. All the best, bang. Terima kasih. Semoga sihat selalu. Ada rezeki kita jumpa Terima lagi. kasih TV3, terima kasih banyak-banyak. Saya bersyukur Allah Taala. TV3 kalau ada apa-apa memerlukan saya, insya-Allah saya datang. Mantap. InsyaAllah, terima kasih. Mesti kita panggil penyalah kan. Ni Betul. idola kita semua, Helmi The Gimmick. Nostalgia sini akan bawakan kepada anda. Okey, kita nak berteriak seketika kerana selepas ini kita ingin bawakan kepada anda juga isu berkaitan dengan kesihatan. Ini sangat penting untuk ibu-ibu mengandung dan juga yang bersalin. Ya, ini berkenaan dengan penyakit meroyan ataupun postpartum depression. Semuanya di MHI selepas ini. Meroyan selalunya disamakan dengan kemurungan selepas kelahiran, postpartum depression. Akan tetapi dalam kefahaman masyarakat, sebenarnya bukanlah terhad kepada kemurungan, bahkan termasuk juga psikosis, obsesif kompulsif dan keresahan. Meroyan boleh didalangi beberapa bentuk berbeza, kemurungan, keresahan, obsesif kompulsif dan psikosis. Walaupun meroyan menjejaskan hampir 1 juta wanita setiap tahun, ramai wanita mengalaminya berasa keseorangan. Sokongan ahli keluarga dan pasangan serta bantuan pakar ialah jalan terbaik daripada dibelenggu masalah mental. Namun tidak menolak kemungkinan lelaki juga boleh meroyan. Menurut kajian yang dilakukan oleh Laman Sesawang Antarabangsa, punca ini berlaku sama seperti wanita. Perubahan paras turun naik hormon yang akan menyebabkan gangguan emosi. Lelaki akan mengalami masalah ini jika hormon testosteron menurun manakala hormon estrogen, prolaktin dan kortisol meningkat. Diskusi bersama pakar merungkai daya kognitif sehingga memberi kesan buruk dari akar umpi. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak kongsikan berkaitan dengan itulah meroyan ya, dalam erti kata yang sangat sinonim kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada pasangan yang berkahwin, baru dikurniakan anak dan juga mungkin menghadapi beberapa situasi lah, isu-isu apabila selepas kelahiran tersebut. Dan inilah langkahnya dan juga pemahamannya yang ingin kita ambil untuk pemahaman kita bersama. Okey, untuk hari ini kita nak berbincang topik berkenaan penyakit meroyan ataupun postpartum depression ini bersama dengan tetamu istimewa kita.
kita. Ini dia Dr. Hajah Nazrila Hairin Nasir, pakar perubatan keluarga, training sub kepakaran mental health in primary care, Jabatan Psikiatri Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih doktor bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kabarnya meredah jam tu nak datang kat sini. Terima kasih banyak-banyak. Sangat. Doktor, tadi ada sedikit penerangan yang mungkin penerangan secara ringkas pada doktor. Meroyan itu sendiri. Macam mana kita nak faham, doktor? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih atas jemputan dan salam sejahtera semua. Okey, meroyan tu memang masyarakat kita lazim guna perkataan meroyan kan. Okey, dalam saya tengok dekat Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ke-4 menyatakan yang meroyan ni adalah gangguan emosi. Okey, gangguan emosi selepas bersalin yang menyebabkan ibu tu murung, tapi dalam kamus tu dia cakap ibu tu murung dan ganas. So nanti saya akan beri penerangannya, tak semestinya dia ganas. Okey. Dan dari segi perubatan pula, terma yang lebih tepat adalah postnatal depression. Okay. Postnatal depression ni adalah kemurungan yang dialami oleh ibu yang mengandung, ibu yang telah bersalin. Okay. Dia dah bersalin dalam tempoh 4 minggu. Selepas bersalin tu. Itu postpartum depression. Tetapi ada terma yang lebih terkini dalam dunia perubatan psikiatri di mana 50% daripada mereka yang menghadapi atau mengalami postpartum depression ni sebenarnya mereka dah alami lagi awal. Waktu mengandung lagi sebelum bersalin. Yes, sebelum bersalin. Waktu mengandung lagi diorang dah mengalami kemurungan. Jadi terma yang terkini adalah perinatal depression. Maksudnya ini merangkumi ibu-ibu yang mengandung dapat kemurungan dan juga ibu-ibu yang dah bersalin sehingga 4 minggu selepas bersalin tu. Okey. Kalau kita lihat dalam fasa hamil itu kan, selalunya kita tahu selepas bersalin. Tapi kalau dalam fasa hamil ni, apakah yang memungkinkan atau faktor yang menyebabkan situasi ni boleh berlaku kepada seorang ibu? Okey, banyak faktor sebenarnya. Okey, ini kita panggil sebagai transisi hidup. Ya, transisi hidup. Mungkin daripada bujang tiba-tiba dah masuk kepada alam perkahwinan, kan. Daripada tak ada anak, berdating sama-sama dan suami isteri, tiba-tiba ada anak. Anak kecil kan. Sebelum ni tanggungjawab pada dirinya sendiri saja, tiba-tiba kena bertanggungjawab untuk orang lain. Untuk apa lagi bayi yang kecil. Jadi transisi hidup. Daripada tak bekerja kepada bekerja, stres juga kan. Jadi ini antara faktor-faktor lah yang boleh mencetuskan perasaan kemurungan tu. Okey, doktor, menarik ni sebab apabila berlaku mungkin postpartum ataupun mungkin meroyan inilah kan, yang turut terkesan mungkin adalah orang sekeliling melihat perkara ini. Yang pertama pastilah kepada yang terkena meroyan itu. Tapi mungkin ada langkah yang boleh diambil oleh orang sekeliling dalam memastikan bahawa perkara ini boleh ditangani. Support system itu juga penting. Macam mana tu, doktor? Okey, macam ni Hanif. Nanti saya akan terangkan apa yang orang sekeliling dapat lakukan untuk bantu ibu tersebut. Tetapi sebelum mereka boleh membantu, diorang perlu kenal pasti. Perlu tahu dan peka, ada masalah. Kalau diorang tak tahu ada masalah, macam mana nak membantu? Betul, kan? Okey. So saya terangkan dahulu apa dia tanda-tanda. Tanda-tanda seseorang itu mengalami kemurungan sewaktu mengandung atau sewaktu selepas bersalin. Okey, antara tanda-tandanya ialah berasa sedih. Berasa sedih tu bukan setakat sedih sejam, 2 jam, lepas tu dah okey. Sedih tapi bila tengok video TikTok ke, tengok Netflix apa dah gelak-gelak, dah okey. Bersembang-sembang dengan keluarga, dah okey dah. Tak. Itu ini bukan? sedih. No. Kalau sedih yang macam sekejap-sekejap tu, lepas tu dah okey, itu kita lazim dengar sebagai baby blues.
Mungkin dia sedih. Ibu yang baru tidak berpanjangan. Tak sampai seminggu pun. Lepas tu dah okey dah. Ramai wanita yang mengalami baby blues. Tetapi itu bukan postpartum depression, bukan perinatal depression. So takrifan sedih ni adalah perasaan sedih dan mood yang rendah. Dan tanda-tanda gejala yang saya nak ceritakan semua ni perlu hadir hampir-hampir sepanjang hari. Dan untuk kebanyakan hari. Untuk 14 hari, maksudnya 2 minggu. So maksudnya benda tu macam makin serius dan tidak pergi pun. Berpanjangan. So satu ialah rasa sedih, mood rendah. Yang kedua ialah hilang minat. Dah tak ada rasa happy dah. Macam dulu suami balik bawa hadiah ke apa ke, dia happy, dia boleh rasa happy. Atau bersembang-sembang, atau bagi makan favourite dia, letaklah makanan favourite ke apa ke, dia akan rasa happy kan. Tapi tak ada rasa happy. So ini hilang minat dan tak gembira. Yang ketiga adalah perubahan selera makan. So sebelum tu mungkin makan seperti biasa, tapi dia hilang selera. So letak makanan macam mana pun depan dia tak nak makan. Ataupun perubahan selera di mana selera tu bertambah. Dia macam comfort eating. Pernah dengar term comfort eating tak? Dia macam makan. Itu pun mungkin tanda kemurungan juga. Salah satu tandanya. Salah satu tanda. Yes. Keempat adalah masalah tidur. Bayi tidur ke, bayi tak tidur ke, dia tetap tak boleh nak tidur. So mungkin susah nak lelap ataupun terbangun. Bila dah terbangun tidur tu dah tak boleh tidur balik. So ini antara tandanya lah. Doktor, maaf kalau saya menyampuk. Bagaimana pula daripada situasi kan, tadi kita dah sentuh dah bila seorang wanita ni dia mengalami transisi perubahan dalam hidupnya kan. Tapi perubahan fizikalnya. Ya, betul. Bagaimana pula? Adakah itu juga boleh menjadi salah satu tanda? Ya, boleh menjadi salah satu faktor. Sebab baru bersalin kan, sakit. Lepas tu perut dulu tegang, dah jadi tidak tegang lagi. Mungkin bergantung kepada orang kata proses bersalin tu. Kalau andai katalah terkoyak banyak, macam banyak jahitan. So banyak benda yang dia kena hadapi. On top of baby itu sendiri. Yang perlukan perhatian dia, nak menangis dan sebagainya. So yes, itu antara faktor-faktor dia lah. Lagi satu ialah kalau ada pertegangan antara hubungan suami isteri. Antara pasangan. Kalau ketegangan selalu bergaduh, alright. Kalau lepas tangan dari pihak kaum bapa suami itu, jadi dia kena buat semua sendiri. Ataupun setengah tu ada campuran daripada keluarga, campur tangan keluarga. So ini antara semua ibu mertuaku, sorry klise tapi ada juga salah satu sebab. Ataupun daripada ibu sendiri, kita tak tahu. So itu faktornya berbeza-beza lah antara satu sama lain. Saya pergi balik pada tanda tadi sebab ada beberapa. Ada beberapa. Antaranya juga adalah perasaan diri itu tidak berharga. Worthless, rasa tak ada harga diri. Rasa macam bersalah tak bersebab. Tanpa sebab. Dia rasa guilty. Bukan salah dia pun guilty juga. Abang balik lambat, saya pula punya salah. So dia rasa macam guilty. Lagi satu ialah dia tak dapat nak fokus. Ini penting, dia tak dapat nak fokus, tak dapat nak berfikir. So dia tak dapat nak beri perhatian kepada bayi dia. Sebab banyak sangat orang kata dia bergelut dengan pergelutan emosi dan dunia dalaman dia sendiri. Lagi satu ialah kalau dia menangis tanpa sebab. Ini antara tanda-tandanya. Dan lagi khusus bagi wanita yang baru bersalin ni, dia tak ada rasa bonding dengan baby. Dia rasa resah bila fikir pasal baby. Kalau dekat dengan baby pun dia rasa macam tak selesa. Ini antara satu tanda. Pada masa yang sama dia rasa macam dia ibu yang tidak baik. Dia ibu yang tidak baik, ataupun dia ada rasa takut yang sebenarnya dia akan mencederakan bayi itu.
ataupun dicederakan diri sendiri. Okey, so itu antara tanda-tandanya. Dan ahli keluarga dan suami nak kena peka benda ni. Sebab dia kena sebab antara tanda-tanda ni kita dapat tahu dia bukannya hanya pemikiran atau emosi sahaja yang tu macam kita susah nak nampak, tapi dia akan membawa kepada perubahan tingkah laku. Tingkah laku itu yang penting, yang kita boleh nampak. Dia tak nak makan. Salah satu tanda yang saya tak beritahu tadi ialah pergerakan. Kalau orang tu sangat-sangat murung, jalan pun macam slow je. Pergerakan dia slow down. Malas-malas. Bukan nak kata malas, tapi dia bukan malas-malas macam itulah kan. Jalan pun slow. Bukan malas, tapi sebab dia macam banyak bebanan kan dalaman tu yang dia fikir, so macam pergerakan pun dia jadi slow. Ataupun dia rasa macam dia tak tahan dengan emosi dia, pergerakan tu jadi macam terlalu banyak. Tanpa hala tuju. Macam jalan ke sini, jalan ke sana, buka pintu ni, tutup pintu tu. Macam jadi perkara resah. Jadi perkara ni ahli keluarga dan suami dapat tengok. Apa yang ahli keluarga dan suami boleh lakukan ni, doktor? Bila dah dapat kita nak bantu ni. Okey. Apa yang dapat lakukan tu saya nak bahagikan kepada dua. Okey. Satu ialah apa ibu tu sendiri boleh buat. Okey. Dan apa ahli keluarga suami boleh buat. Okey. Jadi kalau ibu kita kalau boleh peka dan prihatin kepada perasaan diri sendiri. Alright, pemikiran diri sendiri. Kalau kita sendiri rasa saya ni macam kenapa down je, menangis je, kenapa fikiran saya runsing sangat, saya tak boleh nak fokus. So kalau dia peka pada diri dia sendiri, dia boleh tahu ada something wrong lah dengan diri ni. Okey. Jadi kalau dia tahu, dia peka, prihatin dengan perasaan sendiri, dia boleh beritahu seseorang, sama ada beritahu suami, beritahu dia punya ahli keluarga, okey, ataupun reach out kepada petugas kesihatan. Okey, siapa yang ada pergi ke klinik kesihatan, dia ada nurse, jururawat atau jururawat masyarakat yang akan melawat rumah dia. Betul. Ataupun yang menjaga dia waktu dia mengandung. So sebenarnya boleh beritahu nurse ataupun petugas kesihatan dekat, kalau andai kata dia pergi kat swasta, dia boleh bagi tahu juga. Okey, kita sendiri yang mencari bantuan. So itu peka. Lagi satu yang kita boleh buat ialah kita boleh saring diri sendiri. Semua orang ada handphone kan, semua orang ada smartphone kan. So boleh type nama PHQ 9, nanti dipaparkan PHQ 9 versi Melayu, ataupun yang seperti yang di skrin adalah tertera ialah mentari.moh.gov.my, dan dia ada dekat situ ujian PHQ 9. Kita klik je kat situ, dia ada dua bahasa. Bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. So orang tu boleh isi, lepas tu dia auto calculate. Lepas tu dia boleh cakap, okey, anda ada kemurungan yang ringan, anda ada kemurungan yang moderate, anda ada kemurungan yang orang kata berat. Jadi dengan maklumat tu anda boleh pergi kepada petugas kesihatan dah, doktor, pakar, okey, bagi tahu jururawat, anyone daripada perubatan. Itu satu. Okey, itu adalah ibu tu sendiri. Okey, ini kita panggil memperkasakan wanita tu sendiri. Okey. Jadi sekarang ni bagaimana pula dengan suami dan ahli keluarga. Okey. So suami dengan ahli keluarga ni, nombor satu, dia kena kenal pasti dulu. Kenapa isteri saya ni dah macam lain je ni. Ini dah nampak lain je ni. Okey, so bila dah dapat tahu antara tanda-tanda gejala yang saya dah sebutkan tadi, jadi dia boleh mengambil tindakan lah. Okey, tindakan keduanya adalah bercakap dan mendengar. Bukan hanya bercakap, tapi mendengar. Setengah orang dia nak tanya tapi dia tak nak dengar. Dia nak orang tu dia je yang cakap. Orang tu cakap tapi saya sedih. Tak. Awak kena buat macam ni. Menjadi pendengar yang setia. So kena jadi pendengar yang baik. Okey, so antara saya nak bagi tips lah, soalan-soalan yang kaum bapa dan ahli keluarga boleh tanya ialah, boleh cakap macam, yang apa yang anda fikirkan sekarang, okey, ataupun apa yang anda risaukan. Alright, anda kelihatan sedih,
Okey, bagaimana saya boleh bantu anda? Ya, nak share tak? Kenapa you nampak sedih? Boleh share tak? Saya nak dengar. Okey, so bila macam tu, ibu tu lebih nak beritahulah. Okey, lagi satu ialah sokongan praktikal. Sokongan praktikal. Okey. Kawan-kawan bapa, tolonglah sedikit ringankan beban, alright, ibu tu di rumah. Okey. Sama ada anda boleh buat benda-benda simple macam kerja-kerja rumah, selesaikan sikit supaya ibu tu tak kusut, isteri tu tak kusut, ataupun panggil cleaner, dah tak payah nak, ataupun order Grab makanan, tak payahlah dia nak ni macam mana kan. Okey. Dan juga ahli keluarga boleh bantu untuk menjaga bayi itu. Buat seketika. Tak apa, sejam 2 jam pun jadilah. Asalkan ibu tu dapat masa sejam 2 jam tu untuk tidur, untuk rehat, untuk recharge. Okey. Lagi satu ialah bila anda kata dah habis pantang. Okey. Ahli keluarga atau suami boleh menjaga bayi itu, bagi peluang untuk ibu tu keluar. Keluar daripada rumah, keluar daripada sangkar. Me time sangat penting. You release the stress, tiba-tiba dah keluar tu rasa macam dah tak terkongkong sangat. So when you have to have me time. Macam contoh kapal terbang kan. Okey, kalau kecemasan, mask turun dulu kan. So mask tu anda kena letak mask oksigen pada diri sendiri sebelum anda letak pada tanggungan anda kan. So you have to have me time. Take care of yourself first lah. Okey, tapi tak boleh buat kalau tak ada siapa yang jaga bayi. So support system is important. Yes. Doktor, kita juga nak tahu dalam masa yang singkat ini, sedikitlah kan nasihat doktor kepada mereka di luar sana, golongan ibu itu sendiri dan juga ahli keluarga. Bagaimana untuk pastikan agar situasi postpartum ini tidak berlaku sebaik sahaja ibu itu hamil dan juga melahirkan bayi. Okey, baik. Terima kasih. Okey. So nasihat yang pertama yang saya nak beri adalah self awareness tu kepada ibu tu sendiri, kepada wanita tu sendiri. Jika anda peka dengan dunia dalaman anda, lebih senang untuk anda beritahu kepada orang lain, hey, I need help, saya perlukan bantuan. Kalau kita tak beritahu, orang pun nak bantu pun tidak tahu, susah kan. Okey, itu satu. Yang kedua adalah bagi suami atau pasangan atau ahli keluarga, jadilah pendengar yang baik, berilah sokongan tanpa memberi judgement. Tanpa memberi kata awak ni lemahlah. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap. Kita tak boleh nak memberi orang kata hukum-hukumlah kepada orang kan. Okey, so beri sokongan, prihatin, and tolong dia, bantu dia. Okey. Dan ketiga yang saya nak beritahu ibu-ibu di luar sana, 30 hingga 50% kes-kes yang kemurungan ni waktu mengandung dan bersalin ni akan berulang semula. Okey, akan berulang semula bagi kandungan yang akan datang. So yang penting adalah perancang keluarga. Gunakan perancang keluarga. Penting. Jarakkan kehamilan. Stabilkan keadaan di rumah. Kalau rumah tangga perlu distabilkan, stabilkan dulu. Kalau keuangan perlu distabilkan, stabilkan dulu. Okey, so jarakkan kehamilan. Boleh dapatkan perancang keluarga dekat klinik kesihatan yang terdekat atau mana-mana fasiliti kesihatan. Betul. Dapatkan nasihat lah itu yang penting lah. Dan yang last sekali saya nak nasihatkan. Ringkas doktor. Okey, baik. Yang last sekali saya nak nasihatkan adalah konsep biopsychosocial spiritual. Spiritual. Jangan lupa spiritual. Yang amalan spiritual ni boleh ikut agama dan norma-norma budaya masing-masing. Okey. Boleh amalkan selalu. Okey, kita minta pada Tuhan. Tapi yang ni saya nak paparkan adalah sebab saya beragama Islam, jadi saya nak paparkan doa ni, nak share dengan semua orang yang sangat berguna ya. Doa ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabati rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari resah, duka dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebakilan dan sifat pengecut.
Okey, dia adalah yang panjatu. Tapi maksudnya doa tu kita minta kepada Allah untuk lindung kita daripada resah dan gelisah dan murung Okey. Banyak sebenarnya yang kita belajar pada hari ini dan saya percayalah ini pengalaman yang sangat berguna kepada semua orang dan juga tips perkongsian yang sangat baik daripada doktor. Doktor, terima kasih banyak. Dr. Hajah Nazrila Hairinasi, secara ringkasnya dari Hospital Tunku Jaafar Seremban lah ya, juga daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bersama kita, sebab bagi saya lah mudahlah memerlukan dua orang untuk berkahwin kan, dan juga untuk menguruskan perkara-perkara sebegini pun memerlukan dua-duanya sekali. Jadi support system penting, yang melahirkan pun penting, segala-galanya pun penting juga untuk memastikan bahawa tiada apa-apa simptom royan kan. Setuju. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MSI. Baik, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan perkongsian dan pada hari ini, pagi ini kita nak bawakan kepada anda berkaitan dengan Masjid Kota Warisan Sepang, dan ini peluang infak dan juga wakaf kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Jadi saya nak perkenalkan, berada bersama dengan saya adalah Yang Bahagia Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syekh Roslan, AJK Promosi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dah 15 Ramadan dah kita ni Ustaz. Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu status terkini berkaitan dengan pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang ni. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya nak menjawab soalan Tuan Hanif, saya nak minta para penonton yang ada di rumah bersedia dengan telefon bimbit ataupun pen dan juga kertas kerana ada maklumat penting yang saya nak kongsikan. Okey. Bersedia? Baik, kita kembali kepada soalan. Hari ini 15 Ramadan, tawaran untuk memperolehi ganjaran besar di hari akhirat melalui infak pembinaan Masjid Kota Warisan. InsyaAllah, masjid ini bakal memberi manfaat kepada 32,000 penduduk di Kota Warisan yang bersesak-sesak untuk menunaikan solat Jumaat dan solat sunat tarawih, kerana 2 surau Jumaat di Kota Warisan sudah tidak mampu menampung keperluan jemaah masa kini. Apatah lagi jangkaan penduduk akan meningkat ke 100,000 menjelang 2030 dan 90% masyarakatnya beragama Islam. Bayangkan, dengan kepadatan ini, tiada masjid di Kota Warisan. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah. Justru masjid adalah wakaf bagi Allah Ta'ala. Maka kita orang Islam perlu menggalas tanggungjawab ini. Bahkan kalau kita menelusuri sirah baginda Nabi, dalam perjalanan hijrah baginda Nabi SAW, Nabi mendirikan masjid di Quba. Dan setelah sampai di Madinah, Nabi SAW mendirikan Masjid Nabawi yang menjadi kesatuan umat dalam memacu ketamadunan Islam pada hari ini. Dari peristiwa ini, kita melihat betapa pentingnya untuk didirikan masjid pada kawasan yang belum ada masjid, sebagai tanggungjawab kita sebagai orang Islam dalam memakmurkan rumah-rumah Allah Ta'ala di atas muka bumi. Maka ini boleh menjadi jawapan kita kepada Allah Ta'ala nanti jika ditanya, apakah sumbangan kita kepada agama? Kita ada jawapan, sama-sama membangunkan masjid. Oleh itu, saya membawa suara dan harapan penduduk Kota Warisan untuk merealisasikan Masjid Kota Warisan yang bakal menjadi masjid pertama di Kota Warisan, di mana masjid ini mampu memuatkan 3,000 orang jemaah pada satu masa, dilengkapi dengan Dewan Serbaguna yang mampu menampung 500 orang serta sekolah kafa bagi 1,300 orang pelajar. InsyaAllah, banyak pahala yang akan mengalir kepada kita nanti. Pertama, pahala sedekah. Kedua, selagi diguna dan dimanfaatkan, selagi itulah pahala tetap berjalan. Ya, Ustaz, dalam kita menyaksikan visual yang disediakan ini, mungkin boleh kongsikan status terkini infak yang telah ada dan juga kos sebenar yang diperlukan, Ustaz. Kos pembinaan masjid ini bernilai RM25 juta. Dan kurang daripada 2 tahun, kita telah mendapat kutipan sejumlah RM6.1 juta. Alhamdulillah. Sekiranya kita mencapai 50% dari kos anggaran pembinaan masjid, iaitu 12.5 juta, dalam masa yang secepatnya kita boleh mendirikan masjid. Karena itu, untuk merealisasikan Masjid Harapan Masyarakat Islam di Kota Warisan ini, kami sangat-sangat memerlukan sokongan dana dari para dermawan, hartawan, para penonton Malaysia hari ini yang budiman. Oleh itu, ada kaedah mudah untuk menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera di kaca TV. Tadi kan saya dah minta untuk pegang telefon bimbit ataupun pen dan juga kertas. Maka boleh catat nombor akaun yang saya nak tulis ini. Yang pertama, Maybank Islamic 562375421246. Kita juga ada pilihan yang lain, Efin Islamic
1066 2001 1331 dan RHB Islamic 2124 5760 050801. Kalau tak sempat, boleh ambil gambar, simpan dalam handphone, setkan sebagai favorite. Kalau tak pandai nak transfer online, minta tolong anak-anak, minta tolong siapa yang pandai untuk menenun hubungan yang intim dengan Allah SWT melalui amalan bersedekah bagi pembinaan Masjid Kota Urisan. Dan jangan lupa semasa menyumbang, boleh niatkan, ya Allah, duit ini saya infakkan atau wakafkan untuk pembinaan Masjid Kota Urisan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan pahala ini saya niatkan juga untuk disedekahkan kepada arwah-arwah ahli keluarga, rakan-rakan yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan menjadi jariah yang baik, insya-Allah. Amin. Macam-macam cara boleh dilakukan Ustaz, ya, dan ala-ala Ustaz saya cakap berkaitan dengan boleh menjadi ganjaran syurga itu. Kebaikan berinfak dan berwakaf ni khususnya dalam nak membina masjid, Ustaz. Baik, ringkasnya, kita orang Islam diajar dan dididik untuk ada visionary akhirat. Ya. Kita kena celik akhirat. Sebab kita tahu dunia yang kita duduki ini adalah jambatan ke akhirat. Dunia mazra'atul lil akhirah. Dunia adalah tempat kita menanam benih, akhirat adalah tempat kita untuk menuai hasil. Kebetulan pula kita berada pada bulan pesta ibadah, bulan Ramadan, bulan yang dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, bulan yang diganda-gandakan pahala amal ibadah. Sebab itu kita sebagai umat Nabi SAW harus melihat bagaimana Nabi SAW sebagai contoh tauladan dalam kehidupan. Kan Allah Ta'ala sebut, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang didatangkan daripada Rasulullah maka ambil dengan segera. Maka apabila dirujuk dalam hadis dan sirah, dalam konteks infak, kedermawanan baginda Nabi SAW sangat dahsyat pada bulan Ramadan. Dan bukti ini dirakamkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, kerana Nabi SAW asja'an nas wa ajwadan nas. Nabi adalah orang yang paling berani dan orang yang paling dermawan. Namun dalam bulan Ramadan, Nabi lebih lagi bersikap dermawan sehingga dikatakan lebih laju daripada angin yang berhembus. Maka kita sebagai umat baginda Nabi SAW harus memiliki dan meneladani semangat yang sama dengan junjungan besar baginda Nabi kita. Kerana sedekah di bulan Ramadan adalah amalan yang paling dahsyat. Bayangkan, setiap amal kebaikan di bulan Ramadan dilipat kali gandakan sebanyak 700 kali ganda. Dan kemuncaknya, puasa yang digabungkan dengan sedekah, solat tarawih, bacaan Al-Quran dan segala macam kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, kata Nabi SAW, ganjarannya adalah syurga. Dengan ini, kita berpeluang memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Ustaz, semoga dipermudah urusan, semoga mencapai sasaran berkaitan dengan infak kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syekh Roslan, AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Terima kasih Ustaz. Semoga dipermudahkan juga urusanlah. Okey, kita nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan #World Quran Hour kali ke-9 yang bertajuk Ummah #Grand Reset, Kesatuan dan Transformasi Sosial, berpandukan surah Al-Jumu'ah, akan bersiaran secara langsung di lokasi perdana Masjid Negara Kuala Lumpur pada pukul 12 hingga 1 tengah hari 24 Ramadan ini 1445 Hijrah bersamaan dengan 4 April 2024. Kehadiran tetamu kehormat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia berkenan berangkat ke World #Quran Hour, ya, dan orang ramai dijemput hadir ke Masjid Negara bagi meramaikan lagi World #Quran Hour ini pada tahun ini dan memahami dengan lebih dalam surah Al-Jumu'ah, riset kesatuan dan melakukan transformasi sosial bagi umat Islam dengan sasaran 3U, ulama, umara dan juga ummah sebagai formula menuju kemenangan akhir zaman. Okey, itu informasinya. Kita berhenti rehat seketika. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. #Quran Hour. ഖുർആന്റെ കൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുക. Am Dienstag, den 4. April 2024, dem 24. Ramadan um 14:45 في موقعنا المميز المسجد الوطني أو غيره من الأماكن. Cuma surasining berilgan amrlari. Unity and social transformation, word of compassion. Berinteraksi dengan Al-Quran, baca, pahami, terapkan. 환영합니다. 이곳에서 뵐게요. Melabur adalah cara mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi marilah sertai pelaburan yang dijamin keuntungannya di dunia dan di akhirat, iaitu dengan berinfak ke jalan Allah SWT. Yakinlah rahmat dan kurniaan Allah maha luas kepada hamba-Nya yang berinfak.
Sambutlah peluang berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas di Pulai, Johor ini dengan hati yang ikhlas dalam membantu saudara se-Islam kita membina rumah Allah. Sementara menantikan Masjid Taman Pulai Emas ini siap pada pertengahan tahun 2025. Penduduk di kawasan sekitar terpaksa menggunakan sebuah masjid yang kapasitinya kini tidak lagi mampu menampung jumlah jemaah yang semakin bertambah setiap tahun. Ayo, akhiri penantian saudara kita selama 15 tahun untuk mendapat saf solat yang sempurna dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Sesungguhnya, amalan infak ini merupakan pelaburan terbaik di dunia dan di akhirat yang melahirkan kasih sayang, perpaduan dan kebahagiaan. Semoga infak yang diberikan menjadi bekalan perjalanan di hari kemudian dan asbab tuan-puan mendapat naungan Allah di hari akhirat kelak. Baik, kembali lagi bersama kami di Amin Syai. Itu tadi berkenaan dengan Masjid Taman Pulai Emas, salah satu cara untuk kita tingkatkan rasa cinta kita kepada kekasih Allah. Nak cerita lebih lanjut, kita bersama dengan tetamu istimewa kita, Ustaz Hanafi Abdul Malik, jurucakap Masjid Taman Pulai Emas. Terima kasih Ustaz bersama kami hari ini. Sama-sama, alhamdulillah. Dan tadi saya ada sebut tentang cinta pada kekasih Allah ini. Pasti Ustaz boleh perjelaskan maksudnya dengan lebih mendalam. Silakan. Masya Allah, cinta kepada kekasih Allah membawa maksud cinta kepada Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW, bermakna dia mencintai Allah Subhanahu Taala. Tuhan yang menciptakan cinta, Tuhan yang membisikkan rindu. Dan bagaimana kita nak mencintai Rasulullah SAW, selain daripada berselawat, kita kena banyak belajar tentang sirah Rasulullah SAW. Dan seterusnya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sangat agung di dalam bulan Ramadan, iaitu bersedekah. Rasulullah SAW, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersedekah seperti angin yang lalu. Dan ingat, banyak hadis-hadis Nabi yang patut kita pelajari. Contohnya, ubati penyakitmu dengan bersedekah. Ustaz seorang pesakit kanser, sepanjang Ustaz lalui perjuangan berhadapan dengan kanser, Ustaz tertarik dengan hadis ini. Ubati penyakitmu dengan bersedekah. Tuan-tuan, entah esok tak lusa kita hidup lagi ataupun tidak. Jom pujuk hati kita. Jangan biarkan satu hari pun di dalam bulan Ramadan kita lalui tanpa bersedekah. Tak banyak, sedikit. Kerana itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, mereka yang bersedekah dicintai Allah, disayangi makhluk, dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Dan mereka yang kedekut dibenci Allah, dibenci makhluk, dekat dengan neraka, jauh dari syurga. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kanda kita sayangkan Nabi, cintakan Nabi, kita kena belajar tentang hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan Nabi, pesan-pesanan Nabi dan wasiat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam sepotong ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, moga kamu bertakwa. Takwa ni apa dia? Takwa ni cinta. Cintakan Allah dan Allah mencintainya. Dan ciri takwa 3P, 1B. P pertama, tak lain dan tak bukan sunnah Nabi, iaitu pemurah. P kedua, penyabar. P ketiga, pemaaf. Yang akhirnya suka melakukan kebaikan baik. So jom kita jadi orang yang bertakwa, mengikuti contoh Rasulullah SAW, dengan menjadi orang yang bertakwa, tak lain dan tak bukan, dengan menjadi seorang yang pemurah hari ini, dengan kita bantu satu kempen masjid, iaitu Masjid Taman Pulai Emas. Dan Masjid Taman Pulai Emas ni memerlukan bantuan tuan-tuan. Kami merayu, tolong, saya merayu tuan-tuan, kalau boleh saya pernah berdoa pada Allah, Ya Allah, kalau bolehlah ya Allah, aku ingin solat dalam masjid ni sebelum aku meninggal dunia. Dan insya-Allah Masjid Taman Pulai Emas ni memerlukan sumbangan tuan-tuan sebanyak 11.2 juta dan masya-Allah dalam proses pembinaan. Dan ya Allah, insya-Allah siap dalam pertengahan tahun depan
Ya Allah, penduduk di sini selama 15 tahun menanti sebuah masjid kerana kepadatan penduduk semakin hari semakin meningkat. Dan tuan-tuan, ini kita berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan dapat kebenaran untuk mengumpulkan dana daripada Kadi Kulai. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, penduduk di sini semakin hari semakin padat, jumlah mencecah 17,000 orang. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, tolonglah derma. Tuan-tuan boleh masuk ke nombor akaun yang tertera, nombor telefon yang ada, dan kalau boleh masuk ke laman web www.masjidtamanpulaimas.com atau hubungi 019-727-2000. Encik Roslan. Hubungi sekarang, derma sekarang, infak sekarang, sementara Ramadan masih ada. Rebut peluang ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan segalanya dipermudah untuk kita sama-sama mendapat manfaat daripada hasil derma kita untuk Masjid Taman Pulai Emas. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Ustaz Hanafi Abdul Malik bersama kita hari ini berkongsi berkenaan untuk infak Masjid Taman Pulai Emas ini. Kita nak bersama dengan rakan tugas saya, Hanif. Silakan. Tak jauh, sebelah aja Mas ni sedondon kita bertiga. Okey, terima kasih Rena, terima kasih Ustaz. Kita dah berada di penghujung dah ni Rena. Harapkan semoga segala perkongsian kita memberi manfaat kepada anda semua. Dan yang penting, esok kita akan kembali bersiaran dengan isu yang kita bawakan, iaitu Bandar Bahagia Malaysia. Kat mana tu? Kalau tahun lepas Cameron Highland betul. Kalau tahun sebelum tu? Tak tahu. Kat mana? Manjung, Keluang, Petaling Jaya. Petaling Jaya. Alright. Jerantuk pun ada. Jadi kita akan cakaplah kenapa bandar bahagia ni dan mungkin ada faktor-faktor yang diklasifikasikanlah sebagai bandar bahagia tu kan. Esok kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan setugas kita. Jumpa lagi. Dah beda. Senyum selalu. Assalamualaikum.